صلى الله لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وتفكر في الآلاء والنعم. اللهم صل على سيدنا. قال وتفكر في الآلاء والنعم ونتيجته المحبة لله. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berfikir pada segala nikmat, pada segala ciptaan dan nikmat. Seterusnya tafakur pada segala ciptaan dan nikmat. Wa natijatuhu, dan hasilnya al-mahabbatu lillah, ialah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur terbagi pada 3. Yang pertama, tafakur pada keajaiban ciptaan Allah, pada keajaiban qudrah, kekuasaan Allah, dan juga keindahan. Yang kedua, wa tafakkurun fil ala'i wan ni'ami. Berfikir pada segala ciptaan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hidup kita sehari-hari dari dulu sampai ke hari ini, bahkan sampai kepada kita mati nanti, tak pernah berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala
yang berlaku di hadapan kita, dan segala nikmat yang silih berganti di antara satu nikmat, satu nikmat, satu nikmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang mencintai seseorang dengan sebab dua perkara. Yang pertama, sebab keelokan dia. Yang kedua, dengan sebab kebaikan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini untuk dia nak bagi tahu kepada kita betapa elok dan indahnya dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di sekeliling kita dan segala nikmat-nikmat yang dia buat kat kita akan menimbulkan rasa cinta kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barangkali seseorang yang mula-mulanya dia tidak mencintai, tapi oleh kerana orang tu tak berhenti-henti bagi, tak berhenti-henti bagi, tak berhenti-henti bagi, lama-lama dia timbul rasa kasih. Akhirnya menimbul rasa cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala pernahkah berhenti bagi kat kita? Tak pernah berhenti Allah bagi pada kita. Tanpa henti-henti bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di atas sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sentiasa memberi itu, bagaimana tak menimbulkan rasa cinta di dalam hati kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peliklah orang yang tak timbul di hati dia rasa cinta di atas pemberian Allah yang tanpa henti-henti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemberian Allah pada kita pula, ada yang dapat kita tengok, ada yang dapat kita dengar, ada yang dapat kita rasa, ada yang dapat kita hidup, ada yang dapat kita raba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita terlupa kata tu nikmat. Oleh kerana dah kita tenggelam dalam nikmat, kita terlupa kata tu nikmat. Tapi Allah ni nak bagi sedar balik kata itu nikmat, ditarik sikit. Bila ditarik sikit baru kita terasa, oh hilang. Bila kita rasa dia hilang, kita kata orang yang ada mata hati akan settle balik. Alhamdulillah Tuhan, aku nikmat besar engkau bagi kat aku. Minta maaf Tuhan, aku terlupa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya kesihatan. Kita tak boleh pi sana, pi sini, pi sana, pi sini, langkah pi. Tiba-tiba tergelecok. Asal macam mana? Nikmat berasa nikmat kaki. Orang yang kena COVID, hilang deria bau contoh, baru dia rasa Allah nikmatnya menghidup. Begitu juga orang yang ada nikmat mulut makan. Orang kata Salah Sayyidina Muhammad, kalau orang tu kena sihir ataupun dia kena santau, makanan jadi tawar ataupun jadi masin, tak boleh makan. Orang semua elok makan, kita tak boleh makan, tak sedap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berarti makna apa? Tuhan tarik sikit sebab Tuhan nak bagi rasa nikmat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah semua nikmat-nikmat Allah. Allah bagi.
Tapi kadang-kadang teralpa. Kalau dia sayang pada kita, dia tarik. Sebab tu kalau kita jumpa dalam hadis Nabi sebut, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, ataupun innallaha idza ahabba ahadan ibtalah. Allah SWT kalau dia kasih pada seseorang, ataupun kalau dia kasih pada sesuatu kaum, dia akan uji kaum tu. Itu mana Allah kasih. Maknanya Allah nak bagi kita rasa bersyukur. Orang yang dalam dirinya ada rasa syukur, berarti dia orang yang Allah kasih. Kalau dia terlupa bersyukur, sikit lari. Tarik balik nikmat tu, dia rasa balik, Allah, nikmat Tuhan aku terlupa nak bersyukur. Bila dia rasa bersyukur, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi. Bahkan kalau dia bersyukur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih daripada sebelum tu. Sebelum tu bersyukur juga. Bila hilang nikmat tu, dapat balik, bersyukur tidak terhingga-hingga. Ketika tu Allah bagi, tak terhingga-hingga nikmat pada kita. Sebab dia jamin, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, la azidanna, aku akan tambah lagi. Bahasa Arab ni ditambah huruf bertambah makna. La azidanna tambah dengan harfut taukid. Aku pasti akan tambah lagi nikmat yang aku bagi pada kamu. Itu janji dia. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka jadilah orang yang sentiasa bersyukur. Orang yang ada harta, cara dia bersyukur ialah memberi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan memberi, bersedekah, berinfak ialah merupakan ibadat yang paling tinggi bagi orang yang ada harta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia ada harta, dia kena duk semayang, duk buat hal lain, sedangkan memberi tu boleh besar pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang ada harta, Tuhan sayang kat dia dalam situasi dia, tapi dia tak faham kata Allah sayang kat dia. Dengan harta tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh mendekatkan diri dia kepada Tuhan sedekat-dekatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita pun bukan bermakna tak boleh mendekatkan diri kita dengan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melalui harta. Berapa pun apa saja yang kita bagi, tujuannya sedekah. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, burung makan buah di pokok kita, sedekah ala sayyidina Muhammad. Apa segala, kucing main rumah kita nak makan nasi, nak makan lauk, semua kira sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Tuhan hantar mai, orang minta sedekah ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut lisaili haqqun wa in jaa ala farasin. Bagi orang yang meminta ada hak. Kalau dia meminta, hak dia ada lah, mesti kita kena bagilah. Wa in jaa ala farasin, sekalipun dia datang dengan menaiki kuda. Kuda ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah kenderaan yang paling hebat zaman Rasulullah. Sekalipun dia main naik kereta elok, kalau dia minta, kena bagi, sebab dia ada hak lah dalam tu. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kita tak bagi, tetap kena bagi. Kalau banyak, tanda ada. Kalau sikit, tanda ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah kalau kita tengok orang minta. Dulu, contoh kita kata macam di Masjid Zahir. Dulu-dulu ni ramai yang tak sedekah. Dulu ramai orang minta sedekah. Itu kita budak-budak dulu, salah Sayyidina Muhammad, duduk rumah cu makna.
Orang meminta sedekah. Mak kata, pergi tanya, dia nak duit ke dia nak beras? Zaman lah tak ada lah. Jadi kalau nak beras, kita bagi beras segenggam ke. Masalah senang. Dia kata nak beras, bagi beras. Apa mak? Hindu apa? Hindu rumah kita tu. Hindu kolek. Bawa kolek, dia bawa kolek tak kolek. Orang KL kata kolek tak? Nombor 9. Dia bawa kolek. Jadi kita kadang-kadang main macam tu. Dia kadang-kadang dia main ni bukan Islam. Tak ada masalah. Dia makhluk Tuhan juga. Kita bagi kat dia, kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah, kita rasakan dia pun hamba Allah juga, nak makan juga, kadang-kadang tak ada benda nak makan. Dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas je jambat Pekarabu tu penuh minta sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul lah tak ada orang dibasmikan lah pun. Sebab nak bagi, sebab bandaraya lah ustaz. Jadi tu mana boleh ada suasana macam tu. Tapi sebenarnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang macam tu perlu. Orang yang minta tu kadang-kadang perlu. Pasal apa? Sebab dia tolong bawa pahala kita ke akhirat. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tolong bawa pahala kita ke akhirat. Tak ambil upah pula tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalaulah dia mengaji, kita bagi RM5. Kita bagi RM1, kita bagi RM2. Dia kata RM1 lagi. Apa pula? Upah. Upah apa? Bawa pahala ke akhirat. Kena bagi RM1 lagi. Tu dia tak minta tu. Sallallahu alaihi wasallam. Free of charge. Tolong bawa pergi pahala tu. Subhanallah. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kata lah, berderet tu kan 5-6 orang lepas bayar Jumaat di Masjid Zahir, ada lagi Masjid Zahir, orang duduk pegang pot lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagilah. Kemudian sekupang. Tu paling lekeh, takkan sekupang tak ada tu. Kecuali kita tu berkira hal nak bagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita bagi tu Allah nak tambah lagi. Ya, itulah cara kita mensyukuri terhadap nikmat yang Tuhan bagi. Orang menega. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menega ni, bila dia menega, tak kira lah. Jual buah ke, jual apa-apa ke. Dia tak tahu rezeki dia hari tu. Hak nak masuk hari tu siapa? Mereka nak pesan apa? Dia tak tahu. Tapi Tuhan bagi masuk. Alhamdulillah. Rezeki sampai. Waktu mai lagi pula. Alhamdulillah. Rezeki sampai. Okey. Bila Tuhan bagi rezeki, masalah Sayyidina Muhammad, syukurilah terhadap nikmat tu. Bagi balik kat Tuhan. Jadi cara bagi balik kat Tuhan tu macam mana? Support ayal dia. Apa benda ayal dia? Semua yang di bawah tanggung saraan Tuhan. Itulah cara bagi kepada Tuhan balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Di atas nikmat yang banyak Tuhan bagi pada kita, kita kena fikir, Tuhan bagi tu. Contohlah, tempat-tempat yang tak boleh berzikir, kena ganti dengan tafakur. Fikir. Apa dia? Dalam jamban. Dalam jamban tak boleh pegang tasbih. Haram, dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam jamban ni tafakur. Tafakur. Fikir apa? Bila kita boleh buang air ni, nikmat tak? Pejam mata, nikmat. Punya sedapnya buang air. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahu di sana ada orang tak boleh buang air. Alhamdulillah, Tuhan boleh lagi. Tuhan bagi lagi, aku boleh buang air. Fikir. Allah Sayyidina Muhammad. Fikir ni menimbulkan apa? Menimbulkan mahabbah, cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi satu,
tempat yang kita kena tafakur, ziarah kubur. Bila ziarah kubur, kena fikir. Apa nak fikir? Fikir lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kawan-kawanku habis dah mati. Aku ni sebaya mereka, tapi lepas pi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pi tetap pi. Sebab tu Nabi kita ajak, bila kita sampai di kubur, kita baca Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum wahai perkampungan orang Islam semua, kami insya-Allah pun akan ikut jejak kamu juga. Ingat kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini masyarakat Islam di Kedah, umat Islam kehilangan satu lampu yang besar. Tuan Guru Patih Ahmad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dia ada, dia tak mengajar lah, tapi dia tetap lampu besar. Sebab keadaan dia, kewujudan dia, dia ada tu. Ya Allah, bahaya ulama tak ada ni, dia sengit. Jadi seimbangan bumi tu jadi tak seimbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak seimbang. Dia ni takutnya, takut kita ni. Kalau Tuhan nak turunkan bala kepada satu kaum, paku tu dicabut. Paku berapa inci tu siapa? Paku besar. Paku tu dicungkir. Itulah ibarat kematian para ahli ulama. Banyak sungguh ulama mati. Mati ulama ni tanda kiamat dekat dah. Alamat dia nak keluar sehari dua hari. Saya rasa kita semua sempat dengan alamat kiamat. Waktu kami mengaji di pondok dulu, Tok Guru baca tentang alamat kiamat. Malam tu Tok Guru baca, hari Selasa malam Rabu, Tok Guru baca tentang alamat kiamat, bab khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Saya ingat lagi Tok Guru kata, mungkin kamu semua sempat dengan zaman dajjal. Ketika tu umur saya umur 34. Mungkin kamu semua sempat dengan zaman dajjal. Gerak dari rumah. Lepas tu Tok Guru kata, mungkin kamu tak sempat dengan zaman dajjal. Imma wa imma. Siapa umur panjang, sempat. Siapa umur tak panjang, tak ada. Saya rasa kita dah, kalau umur kita panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Pak Sayup tak mau jumpa. Almarhum Pak Sayup, Tok Guru kami tak mau jumpa. Dia tak mau duduk zaman fitnah. Allahumma salli ala sayyidina. Akhirnya Tuhan angkat nyawa dia sebelum fitnah berlaku ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila fitnah berlaku ni, pindah pada agama lah, Musa Sayyidina Muhammad, masjid tak boleh pergi apa semua ni. Jadi orang anak murid dia kata, dekat dah alamat kiamat. Sebab dia wali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia bercakap, bila dia berdoa, Tuhan kabul, berarti bermakna dekat dah. Cuma kita minta selamat ya kita semua ni. Kalau Allah tak selamat, kita habis. Na'udzubillah min dzalik. Minta Allah selamat kita. Hari ni meninggal Pak Timat. Kita hadiah Fatihah sekali pada dia. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Lagi satu, ulama ni seperti mana? Lampu. Lampu ni, kalau kita kata ada berapa lampu, satu lampu padam, kita rasa kita rasa kesan lampu tu terpadam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah kita ni. Kalau Kedah ni berapa orang je lagi yang orang panggil Tok Guru. Habislah Tok Guru Patih Ahmad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kok belah kita ni, Kedah ni, walaupun tak banyak tapi ada lagi.
Ilmu ni bila mana ulama mati, berarti ilmu diangkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu itu intiza'an. Intiza' ni menerentap. Tengah-tengah duk reti, tiba-tiba ilmu tu direntap jadi bodoh dak. Tapi biqabdil ulama, tapi dengan Tuhan matikan para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maknanya? Maknanya nikmat diangkat sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dengan Tuhan ni kena bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat dia. Tapi tak ramailah orang bersyukur tu. Seperti mana yang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, satu masa Sayyidina Umar tawaf Kaabah. Tengah-tengah duk tawaf, tiba-tiba satu orang duk tawaf tu kata, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Pelik Sayyidina Umar. Wala Tuhanku, jadikan aku termasuk orang yang sikit. Jadikan aku termasuk orang yang sikit. Pelik doa dia ni. Sayyidina Umar nampak, kenapa hang minta masuk golongan yang sikit? So banyak orang nak masuk dalam golongan majoriti. Tiba minta nak duduk golongan minoriti. Allah Sayyidina Muhammad. Sambil-sambil orang tu kata, kan Tuhan kata wa qalilun min ibadiy syakur. Sikit sangat wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit sangat hamba-Ku yang sangat bersyukur kepada Aku. Hebat orang ni, kata Sayyidina Umar. Subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi selagi mana ada ulama yang masih ada, hargai. Sekalipun dia tak menyampai lah, tapi kita mendoakan dia, kita menzarahi dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk mendapat rahmat dan berkat daripada sisi Tuhan. Qala wa tafakkurun fil ala'i wal ni'ami. Fikir terhadap semua nikmat-nikmat yang Tuhan bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kesannya? Al-mahabbatu lillah. Rasa cinta kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itulah yang Tuhan nak. Tuhan nak kita cinta kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara nak melahirkan, nak menimbulkan rasa cinta pada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah berfikir terhadap nikmat-nikmat dia. Contoh kita kata macam mak ayah kita. Kalau kita renung jasa mak ayah ni, Allahumma salli ala sayyidina, kita akan hargai. Orang yang tak hargai mak ayah tu sebab tak pernah fikir jasa mak ayah dia. Ingat tak dulu waktu budak-budak ayah kita hantar kita pergi sekolah. Soalan saya. Ingat tak hari tu waktu kita budak-budak ayah kita mengambil kita di sekolah. Soalan saya Muhammad. Waktu tu ayah kita muda. Lepas tu hari ni dia sudah terbaring. Allahumma salli ala sayyidina. Contohnya, kita tak ingat jasa-jasa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kita budak, kadang-kadang kita takut. Bunyi guruh ke, anjing ke, apa segala. Waktu tu, bila kita main kat mak, kita berlari kat mak, mak peluk kita, kita rasa apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak baca, nak bercerita tentang jasa mak ni, tak ada. Jasa ayah ni, sebab itu kita duk bagi kat mereka bulan-bulan tu bukan nak balas jasa, tak terbalas, tak akan boleh balas. Semua nak kenang jasa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa segala masalah sayyidina Muhammad,
Tu kalau mak ayah kita, ni Tuhan kita. Lebih-lebih lagi daripada mak ayah kita. Tapi Tuhan tu, Maha Kaya Tuhan, dia kembang mak ayah dengan dia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhan engkau dah meletakkan satu ketetapan bahawa kamu tak boleh menyembah melainkan hanya kepada dia saja. Satu ketetapan. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, kepada kedua ibu dan ayah kena berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina, kena berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang duduk dekat dengan mak ayah, untung dia boleh berkhidmat. Siapa-siapa duduk jauh, rugilah sikit. Sallallahu alaihi Muhammad. No? Rugilah sikit. Saya pernah tengok satu orang berbakti pada mak. Kami semayang jenazah. Tengah-tengah duduk semayang tu, tiba-tiba di belakang saya bunyi orang jatuh. Bunyi jatuh ni macam digemuk. Bunyi jatuh. Habis bagi salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Imam baca doa, orang di keliling orang tu. Rupa-rupanya hak jatuh tu anak si mati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Si mati tu perempuan. Anak dia jatuh. Jadi tadi dia main dengan van jenazah. Dia yang angkat mak dia masuk dalam masjid. Allah SWT. Tengah-tengah semayang jenazah mak dia, dia jatuh. Dia mati. Rupanya budak ni nampak memang bukan budak muda lah. Dalam 30-an. Rupanya budak ni tak kahwin-kahwin. Sebab rasanya nak jaga mak. Abang-abang pakat piduk mana-mana halak dah. Dia lah jaga mak, jaga rumah. Abang-abang pun bila dia jaga mak, lepas perempuan tak apalah dia jaga mak. Tengoklah Tuhan bagi. Itulah khidmat terakhir dia. Mak dia pergi sekali. Faham tak? Mak dia mati, dia mati sekali. Itu simpan kubur sekali. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas urus mak dia, lepas tu orang balik urus dia pula. Makna apa? Dia akan bagi dengan mak dia. Perasaan tu susah nak buat. Salah sekali. Kata Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang tu akan dibangkitkan esok dengan siapa yang dia kasih. Allah Sayyidina Muhammad. Tu Tuhan tunjuk depan mata. Jadi subhanallah, siapa-siapa yang ada mak lagi, siapa-siapa yang ada ayah lagi, hargai. Tu nikmat Tuhan bagi kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Termasuk mak mentua, pak mentua. Tu mak ayah kita juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada masalah, cari depa. Mak tolong doa mak, ayah tolong doa ya. Hargai sebab doa depa tu mahal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa natijatuh. Natijahnya daripada kita berfikir terhadap apa yang Allah cipta dan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ala dan an-ni'am tu satu makna. Ala dan juga ni'am satu makna. Semua nikmat-nikmat yang Allah bagi ni hargai, syukuri, dan natijahnya kita akan dapat rasa macam mana cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan Allah mencipta kita, sebab Allah nak suruh kita cinta kat dia. Pasal apa? Sebab tidak ada nikmat yang paling besar dalam dunia melainkan mencintai Allah. Melainkan mencintai Allah. Orang yang cinta pada Allah akan ikut perintah Allah. Orang yang cinta pada Allah akan meninggalkan larangan Allah. Itu tanda orang tu cinta pada Allah. Di mana pun dia pergi, di bumi mana dia pijak, langit mana yang dia junjung, dia patuh pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Cuba tengok tu imam yang meninggal di Yan.
Kita tak tahu macam mana hati dia dengan Tuhan. Tuhan nak tunjuk kat kita. Dihanyutkan oleh banjir masalah Sayyidina Muhammad. Berhari-hari hilang. Orang cari tak jumpa. Dia punya hin dia berwangi. Tak mana ni? Rupa-rupanya dalam lunggukkan, dalam lunggukkan kayu-kayu itulah ada dia. Tuhan nak tunjuk. Banyak Tuhan tunjuk. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula keadaan jasad elok. Patut berhari-hari dah busuk kan. Tuhan bagi elok. Itulah kekasih Allah. Macam mana perasaan dia main masjid? Faham tak? Macam mana perasaan dia main masjid tu? Hanya dia yang tahu rasa macam mana. Dulu di kampung kami di Tok Kelin tu, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Ku juga. Kami panggil Tok Teh Ku Ahmad. Ku juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas jadi imam di Masjid Zahir, dia jadi imam di kampung. Kampung Tok Kelin. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Saya malu kat dia. Saya mengajak hari Selasa mingguan. Tapi dia tunggu dengar kita mengajak. Tapi tak apa lah. Kalau salah, dia tegur. Lepas daripada sembahyang Isyak, dia tak pernah balik awal. Boleh bakat balik lah. Dia tak balik lagi. Dia sembahyang, dia apa. Salah Sayyidina Muhammad. Dan dia tak pernah ponting mengimami orang sembahyang jemaah. Kalau dia tak mai, orang tak sihat kot. Orang singgah di rumah dia lepas sembahyang orang pi. Memang dia tak sihat. Hatta hujan yang pelik ni, saya tengok dia. Dia tak ada kereta. Dia pakai motor. Hujan lebat cara mana pun tak pernah dia tinggal sembahyang jemaah. Sekalipun sembahyang jemaah ni, uzur jemaah kalau hujan lebat. Hujan lebat berbik dia, basah bau kita, lebat tu. Ataupun basah kasut kita, bahagian bawah. Lebat lah tu. Allah SWT. Jadi subhanallah. Tapi dia tak pakai tu. Tetap dia pergi masjid pakai baju hujan, dia sekuk plastik. Pergi masjid. Nah, tak tahulah macam mana dia rasa dengan rumah Allah. Hari dia nak mati, Allah SWT asak. Bila asak tu dia sakit, dia suruh buat pergi hospital. Suruh anak-anak buat pergi hospital. Pergi hospital, esok. Asak esok. Asak esoknya, Rasulullah SAW, dia kata ke isteri dia, hari ni kalau abang mati, simpan lepas Isyak. Itu pesan dia. Lepas-lepas dia kata macam tu, tengok-tengok dia angkat takbir, Allahu Akbar. Habis umur dia. Tu Tuhan bagi pada kekasih dia. Habis umur dia. Mati. Angkat takbir pula tu. Subhanallah, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dia tu imam, jaga semayang. Lepas tu bila balik buat main ke rumah ni, semua orang naik kata, cantik sungguh lah muka dia. Cantik muka dia. Putih luar biasa. Ni Tuhan buat kepada orang yang telah dapat macam mana mencintai Allah. Ada satu orang Tok Guru di Kedah dulu, dia belah kot dia. Sebelum dia mati, dia stroke. Bukan stroke, dia koma. Dia sedap-sedap tu, dia kata, ayah nak semayang. Nak semayang apa? Asak. Dia koma. Dekat-dekat nak mati, dia sedap. Sedap-sedap tu, benar hak pertama dia minta, dia nak semayang. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu, anak-anak angkat bila duduk ni, ambil semayang, dia semayang. Dia semayang, atas kaki lah dengan cara-cara dia. Habis-habis semayang, Sayyidina Sayyidina Muhammad sama juga, dia suruh tak dia baring bagi elok. Baring tu
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, habis umur dia. Tu. Ni Tuhan bagi, dia tunjuk pada orang-orang yang dia cinta. Mana-mana orang yang Allah cinta, Allah buktikan kecintaan dia di akhir umur kita. Ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap kita di antara orang yang Tuhan pilih untuk dia cinta pada kita. Ala Sayyidina Muhammad. Dan bila mana Allah pilih kita untuk kita dicintai, jadi berakhirlah hidup kita dengan kita balik jumpa Tuhan dengan cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu itu pasti kita akan dikata pada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipersembahkan balik dengan elok kepada Tuhan. Jiwa yang tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Irji'i ila rabbiki, baliklah kamu jumpa Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha pada Allah. Allah redha kat kamu juga. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hamba aku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau dalam syurga aku. Dipersembah balik jumpa Tuhan. Pasti kalau orang ni redha oleh Tuhan, dia balik dengan elok jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh bohong Tuhan, tak betul elok. Hati ni Tuhan tahu. Dia pegang hati kita. Kalau hati kita betul, eloklah hati kita. Kita boleh bohong orang, tapi hati kita tak boleh berbohong dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi banyakkanlah berfikir terhadap semua nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada najah kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah Fauzilah keluarga Kulim, hamba Allah dan seluruh ahli keluarga keturunan, perinfak dan orang-orang yang diinfakkan bagi bulan Ogos 2021, Pendamar Indah, family Nur Aini, Nur Syah, Said Hamid, Mak Roni Mamat, Nazaha Yusuf dan para arwah Ampang, Ibrahim dan Nur Azlin sekeluarga Shah Alam, Puan Zainab Daud sekeluarga Selangor, Nik Hafizi, Umi Kasum Puchong, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Syashidah Husin sekeluarga Taiping, Salmah Ismail sekeluarga Selangor, Muhammad Tajuddin Ahmad, Rosita, Taman Soga Batu Pahat Johor, Mazdi Abdullah, Muhammad Mulyadi Singapura, Masyitah Muhammad Kuala Kedah, Zunaidah Yahya sekeluarga Bangi Selangor, hamba Allah sekeluarga Kuala Nerang, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Musfira. Seterusnya Rosnita binti Yahya, Kajang Selangor, Zainal Zaini dan keluarga, Seksyen 34 Shah Alam Selangor, Amirah dan keluarga Ipoh Perak, keluarga Allahyarham Osman bin Omar Sedang Kedah, Muhammad Khar Munzakar bin Hasan, Aziah Osman Kulim Kedah, hamba Allah Puncak Alam, Muhammad Daniel Danisi keluarga Selangor, hamba Allah. Seterusnya Nailah Rejab dan keluarga BBST Sepang, hamba Allah Bangi Selangor, Siti Nur Hayati Gelempak Shah Alam, Yusri Harun Kulai Johor, Muhammad Asis keluarga Jalan Tuk Pahang, Jafri keluarga daripada Selangor, Nur Wahida, Khairul Nizam anak-anak Kampung Cegap Pendang, Nurul Nadia Mustafa dan keluarga Pasir Gudang Johor, Amran dan Niza serta anak-anak Pasir Mas Kelantan, Kak Rodiah keluarga Jalan Datuk Kumbang, Nur Halinda, Nizam, Najwa, Khairul Amal, Khairul Adib, Hasanah Taman Datuk Senu Kuala Lumpur, Suzi Kajang, Arwah Noliah Bujang dan Auzir Yaakob pinggir jeti di IKL, hamba Allah sekeluarga Bertam, Ishak Abdullah dan Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat, hamba Allah sekeluarga Port Kelang, Hajah Sa'idah Satar Shah Alam, Fauziah Jitra, Siti Solehah Muhammad Nur dan keluarga Pasir Gudang Johor, Marina Alisha Tambah Permata KL, Hajah Zubaidah Yaakob Mazlina Azmi, Azizul Rashid Kulim, Nurul Aisyah binti Muhammad Ali sekeluarga Sungai Petani, hamba Allah sekeluarga dan keturunan nenek moyang Singapura Woodsland,
Nur Antikah Muhammad Latif dan keluarga nilai negeri 9, Muhammad Hafiz Muhammad Razaki dan keluarga Dungun Pulau Terengganu, Fatimah sekeluarga Ceras, Rogayah sekeluarga Kok Diang, Amirah sekeluarga Ipoh Perak, Husni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keluarga Allah Yarham Osman bin Omar Sedang Kedah, Husnani dan suami Kushairi dan anak-anak dan keluarga, khususnya Zam Awari Fauzi dan keluarga Kuantan Pahang, Puan Hasnah sekeluarga Sedang Kedah, hamba Allah sekeluarga Kampung Kubang Kuak Pendang Kedah, hamba Allah sekeluarga Taman Teratai Pendang, Siti Hafizah Pokok Senar Kedah, sepenuh hari lahir, moga Allah panjang umur dalam taat, amin. Arwah Muhammad Zaki Rohana dan anak Temeluh Pahang, Narita Abdul Latif, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammad Yahya, Muhammad Zarif Tasik Gelugok Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif sekeluarga Tasik Utara Pulau Pinang, Nur Aini binti Baba Melinjau PPAM Prison 1 Prison 11E Putrajaya, Wilayah Persekutuan, khususnya Muhammad Sayyidina Muhammad, hamba Allah sekeluarga Bandar Baru Salat Tinggi, hamba Allah sekeluarga khususnya Mak Suati dan keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, Hajah Syahridah dan keluarga Ampang Selangor, hamba Allah Langkawi, hamba Allah Kota Baru, semoga Muhammad Noh bin Kamal Aniza dan Muhammad Nur Iman sekeluarga dikurniakan kesembuhan daripada Covid, amin. Ramli dan Aldina sekeluarga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wangsa Maju Kuala Lumpur, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad Kuala Swaga Melaka, Helmi dan keluarga Kuala Kasar Perak, Haslina binti Muhammad Nur dan keluarga Sungai Tani, Muhammad Rozi Hussein Nur Fadilah, anak-anak Puchong, Saiful Sayyidina Muhammad Manti Negeri 9, Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Gelugok Pulau Pinang, Hamizah sekeluarga, Alzina dan keluarga Taman Cermai Citra, Ros dan Haikal Bertam, Supian Muhammad Zakir Muhammad Zakaria, Salasih Abdullah Batu Kif Selangor, Mazni dan juga keluarga daripada Melaka, Cik Om Nawawi dan arwah Saiful Rizal Bandar Laguna Berbuk dan hamba Allah Tanah Merah Jitra. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan semua yang diimpikan oleh para penaja kita, para penginfak masjid dan para penyumbang kita, insya-Allah. Moga-moga Allah ampun dosa kita dan dosa mereka. Allah mudahkan urusan kita di dunia dan juga akhirat. Allah angkat kedudukan kita ke sisi Dia, Allah jauhkan kita semua daripada penyakit dan juga wabak. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan ibu dan ayah kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka sebaik-baik hamba di sisi Dia. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah SWT sentiasa memurahkan rezeki kita, rezeki yang halal dan berkat. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah bagi jadi orang yang baik. Mudah-mudahan keturunan kita Allah pilih mereka untuk menjadi pejuang-pejuang agama di akhir zaman. Amin. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah limpahkan rahmatnya pada kita tanpa henti-henti. Moga-moga kita semua sentiasa mendapat rahmat dan berkat daripada sisi Dia, insya-Allah. Allah jauhkan kita daripada semua malapetaka. Allah rahmati semua para alim ulama kita. Allah jadikan mereka sentiasa dilimpahi dengan rahmat daripada sisi Dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat itu, melimpah-limpah sampai rahmat itu melimpahi kepada kita juga. Amin rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri wal insani lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.